Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Ahmad Asfar bin Muhammad Sanusi yang memegang nombor metrik di 2020097080, merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris dari kos AT35 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan kepujian. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk menyiapkan tugasan bagi subjek dakwah dan pendidikan HID 3013. Pada masa yang sama juga, saya ingin berkongsi kepada semua serba sedikit berkaitan dengan dakwah. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada pensyarah yang mengajar saya, iaitu Dr. Abdul Hadi bin Burham. InsyaAllah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulaskan serba sedikit berkaitan dengan buku yang telah saya pilih berkenaan tentang dakwah yang bertajuk Metodologi dan Pengembangan Ilmu Dakwah. Buku yang telah saya pilih ini ditulis oleh saudara Muhammad Hassan dan diterbitkan oleh Pena Salsabila pada November 2013. Buat pengetahuan semua, buku ini mengandungi 6 bab kesemuanya dan mempunyai 170 bilangan muka surat yang terkandung di dalamnya, yang mana membahaskan berkaitan dengan dakwah dalam konteks ilmu dakwah seperti takrif dakwah dan ilmu dakwah, hukum dakwah dalam Islam, fungsi dan tujuan dakwah, sistem dan unsur-unsur dakwah, dan juga pengembangan ilmu dakwah. Secara permulaannya, apakah yang anda semua faham berkaitan dengan dakwah? Apakah maksud dakwah itu sendiri? Kita sering sebut dakwah, tapi kita tak tahu apa maksud dakwah tersebut. Sebagai menjawab pertanyaan tersebut berkaitan dengan maksud dakwah itu, terdapat di dalam buku ini yang ingin saya ulaskan, yang mana dakwah dari segi bahasa, dakwah berasal daripada bahasa Arab. Dakwah, da, alif, ain, waw, alif, ha, dari kata doa, yad'u, yang bererti panggilan ataupun ajakan dan juga seruan. Menurut istilah, para ulama memberikan takrif ataupun definisi yang bermacam-macam. Antara salah satunya ialah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk, yakni agama, menyeru mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada masa yang sama juga, kita selalu dan sering mendengar makna-makna dakwah, akan tetapi jarang kita ketahui definisi bagi ilmu dakwah. Ilmu dakwah ini juga saya petik serba sedikit dalam buku ini adalah menurut Prof. Toha Yahya Omar memberikan 2 definisi ilmu dakwah, iaitu definisi secara umum dan definisi menurut Islam. Definisi ilmu dakwah secara umum ialah suatu ilmu pengetahuan yang terkandung cara-cara dan tuntutan-tuntutan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, pendapat dan perbuatan tertentu. Manakala definisi dakwah menurut Islam ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Seterusnya, ingin saya timbulkan persoalan kepada anda semua. Adakah dakwah ini sekadar memberi ceramah? Dan adakah juga dakwah ini hanyalah bagi seseorang yang bergelar ustaz dan ustazah saja? Ya, memberi ceramah juga merupakan salah satu cara dalam kita berdakwah. Tetapi kita harus tahu dan perlu lebih lagi membuka minda kita semua yang mana berdakwah ini sebenarnya merupakan satu tanggungjawab dan kewajipan setiap individu yang mengucap 2 kalimah syahadah. Oleh itu, bukan ustaz, ustazah ataupun ulama sahaja, akan tetapi kita juga sebagai seorang muslim juga dituntut dan disuruh untuk berdakwah. Di dalam buku tersebut juga ada membahaskan berkaitan dengan hukum dalam berdakwah. Dakwah merupakan satu aktiviti yang sangat penting dalam Islam. Dengan dakwah, Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. Sebaliknya, tanpa dakwah Islam, Islam akan semakin jauh dari masyarakat yang selanjutnya akan lenyap dari permukaan bumi. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang telah dibincangkan dalam buku tersebut, seluruh ulama bersepakat bahawa hukum dakwah adalah wajib. Di samping itu, terkandung juga berkaitan dengan fungsi dakwah dan tujuan dakwah yang tertarik untuk saya ulaskan, iaitu apakah fungsi kita berdakwah ini?
adakah dakwah ini hanya melepaskan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim semata-mata? Jom saya kongsikan fungsi dakwah. Antara fungsi dakwah yang pertama, dakwah berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat sehingga tersebarlah rahmat Islam sebagai rahmatul lil alamin bagi seluruh makhluk Allah. Yang kedua, dakwah berfungsi melestarikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi kaum muslimin berikutnya sehingga kelangsungan ajaran Islam beserta pemeluknya dari generasi ke generasi berikutnya tidak putus. Yang ketiga, dakwah juga mempunyai fungsi pembetulan, iaitu meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemungkaran dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan rohani. Manakala di dalam dakwah juga mempunyai tujuannya yang tersendiri untuk mencapai kejayaannya terhadap sesuatu. Antara tujuan dakwah adalah yang pertama, mengajak orang-orang non-Muslim untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, mengislamkan orang Islam, artinya meningkatkan kualiti iman yang telah ada dalam diri seseorang Muslim itu, Islam dan ihsan kaum muslimin, sehingga menjadikan mereka orang-orang yang mengamalkan Islam secara keseluruhan. Yang ketiga, menyebarkan kebaikan dan mencegah timbulnya dan tersebarnya bentuk kemaksiatan yang akan menghancurkan sendi kehidupan individu dan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang aman damai dengan penuh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, membentuk individu dan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai pegangan dan pandangan hidup dalam segala segi kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Akhir sekali, ulasan yang dapat saya ambil dalam buku tersebut adalah berkaitan dengan unsur-unsur yang perlu ada dalam berdakwah. Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur dakwah ialah komponen yang sentiasa ada dalam setiap aktiviti berdakwah. Unsur-unsur ini adalah da'i, iaitu subjek dakwah. Yang kedua, maddah, bahan dakwah. Yang ketiga, wasilah, alat dakwah. Yang keempat, tariqah, kaedah dakwah. Dan yang kelima, atsar, kesan dakwah. Yang pertama, da'i, iaitu sebagai subjek bagi dakwah. Yang dimaksudkan da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah, baik secara lisan, tulisan ataupun perbuatan, dan baik sebagai individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga. Yang kedua, mad'u, sebagai objek bagi dakwah. Unsur dakwah yang kedua adalah mad'u, iaitu manusia yang menjadi saran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Oleh hal ini demikian, kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah untuk meningkatkan kualiti iman, Islam dan ihsan. Yang ketiga, maddah, iaitu konten sesuatu dakwah yang ingin disampaikan. Unsur lain yang selalu ada dalam proses dakwah adalah maddah ataupun konten dakwah. Maddah dakwah adalah isi pesan ataupun kandungan yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u. Yang keempat, wasilah, iaitu alat dakwah. Unsur dakwah yang keempat adalah wasilah, iaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan maddah dakwah, iaitu ajaran Islam kepada mad'u. Yang kelima, tariqah, iaitu jalan dakwah ataupun metod dakwah. Hal yang sangat erat kaitannya dengan wasilah dakwah adalah tariqah, iaitu metod dakwah. Kalau wasilah adalah alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan ajaran Islam, maka tariqah adalah metod ataupun cara-cara yang digunakan dalam berdakwah. Yang keenam, iaitu yang terakhir, athar, yang merupakan kesan kepada dakwah. Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi. Demikian juga dakwah. Jika dakwah telah dilakukan oleh seorang da'i dengan maddah, wasilah dan tariqah tertentu, maka akan timbul respon ataupun efek athar pada mad'u, objek dakwah.
Kelebihan dan kelemahan yang terdapat di dalam buku ini, antara kelebihan yang saya telah perhatikan terhadap buku ini adalah suatu penyampaian aspek dakwah itu diberikan dari pelbagai pendapat-pendapat ulama serta tokoh yang mana memudahkan kita sebagai pembaca ini menganalisis dari pelbagai aspek. Kelebihannya lagi adalah mengajar kita berkaitan dengan disiplin dalam berdakwah, yang mana sangat penting bagi seseorang pendakwah itu mendisiplinkan dirinya. Akhir sekali, kelebihan yang saya dapati dalam buku ini adalah setiap pengisian diisi dengan padat dan dipenuhi dengan dalil-dalil yang berkaitan. Manakala terdapat juga kelemahan yang saya dapat pastikan yang terdapat di dalam buku ini adalah terdapat banyak kesalahan-kesalahan ejaan yang tidak dapat difahami dengan lebih mudah, yang mana menyukarkan para pembacanya untuk memahaminya. Yang kedua adalah buku ini diterbit oleh syarikat Indonesia, maka bahasanya juga turut dalam bahasa Indonesia. Hal ini untuk memahaminya juga perlu difahami dalam bahasa Indonesia dengan menterjemahkan kepada bahasa Melayu supaya mudah difahami. Akhir sekali adalah susunan bagi kandungan berkemungkinan bagi saya kurang sesuai kerana beliau meletakkan berkaitan dengan sejarah dakwah pada bab-bab yang terakhir. Secara keseluruhannya dapat saya simpulkan bahawa buku ini sangat sesuai dan bagus untuk dijadikan sumber rujukan buat masyarakat di luar sana yang ingin tahu berkaitan dengan dakwah. Buku ini menjelaskan kepada pembacanya tentang penelitian terhadap dakwah yang mana diperincikan satu persatu kepada kita semua tentang dakwah secara umumnya serta disiplin dalam berdakwah dan banyak lagi. Kenapa saya menyatakan ataupun mengatakan buku ini sangat sesuai? Kerana ia dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang tidak menahu berkaitan dengan dakwah secara spesifik. Ianya juga dapat membantu masyarakat yang ingin belajar lebih mendalam berkaitan disiplin dalam berdakwah dan cara yang sepatutnya digunakan dalam menyampaikan dakwah kepada orang lain. Itu sahaja dari saya. Yang lemah itu datang dari diri saya sendiri, yang lebih itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua tergolong dan meneruskan usaha dakwah Islam kita kepada ramai orang lagi. Sebelum saya mengakhiri video ini, ingin saya sampaikan serangkap pantun. Elok langkah kerana pedoman, elok laku kerana beramal, elok manusia kerana beriman, elok ilmu kerana beramal. Jangan lupa follow saya di Instagram, TikTok dan YouTube channel. Jangan lupa like, comment and share. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.